Mulakan majlis dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan bacaan kepada ibu bapa kita, sama ada yang telah tiada ataupun yang masih lagi ada. Mudah-mudahan ibu bapa kita semua sentiasa dalam limpahan kedamaian, kebahagiaan, sentiasa diberkati, dirahmati, diampuni dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi samiyil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wa nasril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Yang dihormati lagi dikasihi Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, tuan-tuan guru, ustaz, ustazah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, serta ayahanda dan bonda yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan sebanyak-banyak rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana nikmat yang Allah kurniakan kepada kita begitu banyak. Sudahlah banyak, Allah tidak minta untuk kita bayar balik semula nikmat-nikmat yang tiada tolok bandingnya yang Allah telah berikan kepada kita. Mudah-mudahan ianya akan menjadikan kita hamba-Nya yang bersyukur dengan segala perkara yang menjadi kita ni daripada kalangan hamba-hamba-Nya yang bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, kamu syukur dengan nikmat yang dikurniakan, nescaya Allah akan tambah lagi. Kalau tak bersyukur, nescaya nanti Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini kita akan masuk kepada perbincangan tajuk yang baru, iaitu tajuk berkaitan dengan keajaiban hati. Di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, ringkasan daripada jalan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang dikarang oleh Imam Ahmad Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Dalam kita menekuni perkara yang berkaitan dengan pembersihan diri, tazkiyah hati, kita selalu disebut istilah takhalli wa tahalli. Takhalli ni maksudnya kita hendaklah mengosongkan dalam diri kita perkara-perkara mazmumah. Mazmumah ni ialah sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat keji, kan? Sifat-sifat yang kotor ni kena buang dulu. Baru boleh dimasukkan sifat-sifat yang mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ni, sifat-sifat yang baik. Kalau sifat yang buruk tak dibuang, kemudian nak masuk sifat yang
terpuji ni dia bertembung, akan berlaku aksiden. Okay, jadi kena buang dulu, kosongkan diri kita dengan segala perkara-perkara yang tak baik ini, kemudian tahalli kita hiaskan dengan sifat-sifat yang terpuji ini. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berbicara berkaitan dengan keajaiban hati, di mana hati ini merupakan anggota yang paling mulia yang berada di dalam diri kita manusia. Semua kita Allah jadikan ada hati, dan hati ini ia sangat unik, kan? Kerana hati ini adalah diibaratkan seperti raja. Anggota-anggota yang lain adalah khadam dia. Hati ini adalah raja. Nabi pernah menyebutkan tentang hati ini, iaitu inna fil jasadi mudghah idza saluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasada kullu ala wahiyal qalbu. Sesungguhnya dalam jasad kita ni ada seketul daging. Jika sekiranya daging itu baik, maka baiklah ke seluruh anggota badan kita. Kalau sekiranya dia jahat, maka keseluruhan anggota jasadnya jahat. Apa ke dia seketul daging tu? Ala wahyal qalbu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seketul daging itu ialah hati. Seketul daging itu ialah hati. Semua tuan-tuan, tindakan kita, percakapan kita, pergerakan kita adalah sebenarnya diarahkan oleh hati. Kalau hati itu baik, maka pergerakan yang akan berlaku ialah pergerakan yang baik. Kalau hati baik, percakapan yang akan terjelma daripada mulut kita adalah percakapan yang baik-baik sahaja, kan? Kalau hati baik, tindakan yang akan terjelma daripada mata, telinga, tangan, kaki dan semua sekali anggota badan, semuanya akan melakukan perkara yang baik. Disebabkan apa? Hati tadi baik. Raja baik, rakyatnya insya-Allah baik, ya. Raja baik, maka rakyatnya akan baik. Hati tak baik, kalau hati tak baik, dia akan menchannelkan, menyalurkan arahan kepada anggota tubuh badan dia untuk melakukan perkara yang tak baik, bercakap dengan percakapan yang tak baik, berfikir dengan cara yang tak baik. Pasal apa? Hati tak baik. Demikianlah kalau raja tak baik, maka rakyatnya pun tak baik, kan? Kalau raja tak baik, maka rakyat pun tak baik. Raja suka berhibur, maka rakyat akan suka berhibur. Kalau raja suka makan, maka rakyat akan cerita buat makan. Sebaliknya, kalau raja cerita tentang amalan-amalan yang soleh, maka rakyat juga akan berbicara tentang perkara-perkara yang soleh, perkara-perkara yang baik, ya? Kalau kita sama-sama kita ni, kalau raja baik, ia akan bersembanglah, kau baca Quran hari ni berapa juzuk, kan? Malam tadi berapa rakaat sembahyang tahajud, kan? Berzikir hari ni macam mana, dapat tak 1000 kali misalan. Dia akan sembang macam tu lah. Sebab raja yang baik. Jadi hati kalau dia baik, maka anggota-anggota badan yang lain akan menjadi baik. Hebatnya hati ini. Hatilah yang akan mengenali Allah Ta'ala, beramal kerananya, kembali dan mendekatkan diri kepadanya, serta meneliti apa yang ada di sisinya. Manakala anggota badan yang lain hanyalah pengikut dan khadam yang diperintah oleh hati, seperti mana raja memerintah hamba-hambanya. Siapa yang mengenali hatinya, dia akan mengenali Tuhannya. Kebanyakan manusia tidak mengenali hati dan diri mereka sendiri. Banyak manusia dia tak kenal hati dia sendiri, okay?
Sebab itu Allah menghalang antara seseorang dengan hatinya sehingga dia terhalang daripada mengenali Allah dan bermuraqabah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah ni maksud dia kita rasa setiap saat Allah sentiasa bersama dengan kita. Ia rasa hampirnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita sebut tentang apa ihsan, inilah ihsan. Ihsan ini maksud dia di mana saja kita berada, kita adalah kita. Kita adalah hamba Allah. Bukan hanya kita berada di kampung sawah Songgala kita adalah hamba Allah, tapi bila kita berada di selain kampung sawah Songgala, kita ni adalah macam-macam. Na'udzubillahi min zalik. Orang yang ada ihsan di dalam diri dia, di mana-mana saja dia berada, dia akan merasai Allah sentiasa memerhati apa yang dia buat. Kalaupun dia tak nampak Allah, tapi dia kena ingat Allah tengok, Allah tahu. Seumpama anak kita pesan, anak kita baik insya-Allah di depan kita, tapi di belakang kita tak tahu tuan-tuan. Kalau anak ni dia ada ihsan, walaupun di belakang ibu bapa dia akan baik. Macam mana dia baik ketika berada di hadapan ibu bapa dia? Sebab apa? Dia sentiasa merasakan ibu bapa dia ada bersama dengan dia. Dia terbayang wajah ibu bapa dia di mana-mana juga dia berada. Sebab itu untuk dia nak buat benda tak baik di belakang ibu bapa dia tak boleh. Sebab dia terasa-rasa, dia ternampak-nampak bapaknya sedang melihat apa yang dia buat. Dia ternampak-nampak bayangan ibunya. Kalaulah sekiranya ibu bapaknya tahu dia melakukan perkara yang tak baik, tentu ibu bapa dia kecewa. Tentu ibu bapa dia akan marah pada dia. Jadi dia tak baik, dia tak buat. Sebab dia ada rasa ihsan dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita sebut muraqabah tadi. Bila dia ada perasaan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia ada dekat kerabi pun dia adalah hamba Allah. Bukan hanya hamba Allah di kalangan ataupun di dalam persekitaran orang kenal dia. Ustaz tu baik. Yalah, mana tak baik, tuan-tuan kenal saya. Contoh kan. Tapi dekat tempat lain, wah, berani masuk dalam kedai nombor ekor. Bukan ke ustaz? Tak apa, orang tak kenal. Orang tak kenal. Kita bukan buat kebaikan kerana orang kenal kita. Di tempat orang tak kenal kita, kita jadi lain. Bukan. Kita buat ibadat ini kerana Allah Subhanahu wa taala. Di tempat orang kenal kita ke, ataupun di tempat yang orang tidak kenal kita, ataupun apalah keadaan di sekeliling kita ni, kita adalah hamba Allah. Allah sentiasa mengetahui, Allah sentiasa melihat setiap perbuatan yang dilakukan. Mengenali hati serta sifat-sifatnya adalah tunjang agama dan asas kepada orang yang ingin mengikuti jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam konteks kita nak membersihkan dalam konteks untuk kita melakukan amalan-amalan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk kita melakukan proses pembersihan hati, tazkiyatun nafsi, bersihkan hati kita, bersihkan jiwa kita, barulah usaha untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan. Kalau tidak, tuan-tuan, kita akan rasa penat, kita akan rasa berat untuk nak melakukan sesuatu kebaikan. Malas je nak baca Quran. Sebab apa? Ada maksiat. Hati ni tak lembut lah. Orang bagi tazkirah, bagi nasihat, macam tu je. Tak ada pun ada sedikit
perasaan tersentuh dengan nasihat-nasihat itu. Sebab apa? Sebab di antaranya kerana maksiat. Sebab tu bila nak melakukan amal-amalan yang soleh ini, di antara perkara yang patut ditinggalkan ialah semua perbuatan maksiat. Kerana apa? Perbuatan maksiat ini dia akan menghalang untuk kita jadi mudah melakukan kebaikan. Ya, ada kan kita boleh rasa waktu iman kita meningkat, kita rasa macam tak mau berhenti baca Quran. Lepas semuka kita baca. Akhirnya sampai 2 juzuk kita baca. Tu masa iman kita tengah meningkat. Ya. Tapi waktu iman menurun, sehelai Quran pun kita tak baca. Sehelai pun kita tak baca. Waktu iman meningkat, zikir 1000 kali. Berasa kalau boleh nak tambah lagi, jadi 1500 pula. Ya. Tapi masa iman menurun, malas je nak zikir. Zikir 10 kali tu berasa macam 1000 kali dah. Berat je nak berzikir. Ya. Kita boleh rasa tuan-tuan, ya. Bila kita semakin dekat dengan Allah, dia mudah. Nak sedekah mudah, nak sembahyang sunat rajin, kan? Berbakti kepada ibu bapa, semua jadi ringan. Tapi bila buat maksiat, sedekah pun berasa macam rugi ni kalau bagi ni. Walhal nak sedekah RM1 je, tapi dia punya kiraan tu macam nak bagi 100. Akhir sekali tak bagi. Pasal apa? Maksiat. Punca dia yang menyebabkan susah untuk dia buat kebaikan ini kerana maksiat. Yang seterusnya disebabkan dia ni lalai. Lalai daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lalai, yang mengambil kesempatan daripada kelalaian kita ialah syaitan. Syaitan ni memang mak kita. Memang dendam pada kita semua, tuan-tuan. Ya. Kerana disebabkan kejadian Nabi Adam alaihissalam, syaitan telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurga. Syaitan pernah duduk dalam syurga. Ya. Kiranya syaitan ini dia hebat sebab dah pernah duduk dalam syurga. Tapi kerana dia sombong, takbur, kan, dok berasa diri dia hebat, sehingga dia lupa bila Allah Subhanahu wa taala perintah supaya sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, dia enggan. Ya. Usjudu li Adam. Allah memerintah kepada semua sujud kepada Nabi Adam. Semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis je yang enggan sujud. Aba wastakbar. Sebab apa dia tak nak sujud? Sebab dia takbur, sebab dia enggan, dia tak nak. Sebab dia rasa dia besar diri. Dia lupa yang suruh tu ialah Allah. Oleh yang demikian, Allah kata kerana dia ni sombong, orang sombong tidak layak untuk duduk dalam syurga. Maka dia telah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala keluar daripada syurga. Kenapa? Keengganan dia untuk taat kepada perintah Allah supaya memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Dari saat itulah syaitan ini, tuan-tuan, ni anak-anak cucu cicit dia. Bos besar dia iblis. Ya, iblis ni bermaksud makhluk yang putus asa daripada rahmat Allah. Itu iblis. Ya. Lepas tu jadi syaitan. Anak cucu cicit dia lah tu. Kan? Anak cucu cicit iblis. Bos besar dia iblis. Ya. Yang bernama Azazil. Tapi dikenali sebagai iblis kerana apa? Azazil berputus asa daripada rahmat Allah. Disebabkan Allah memerintahkan kepadanya untuk memberi penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Okey. Jadi sepatutnya dia tidak bantah, kan? Sebab Allah perintah. Bila Allah perintah, semua kena taat. Tak boleh nak jawab. Macam kita di pejabat lah, kalau orang kerja pejabat kan, kalau kita ada bos kita bagi arahan,
Jawab tak? Tak jawab. Kalau jawab pun sopan di hadapan bos. Kalau jawab pun mungkin bukan dalam bentuk membantah, tetapi nak tanya lebih lanjut, kan? Bukan bantah. Kalau bantah ada risiko. Kalau private mungkin akan diberi kata dua, besok tak payah datang lagi pejabat, kan? Dah bagi arahan kerja tak mau buat, kan? Kalau tak diberhentikan mungkin akan ditukarkan, itu risiko dia. Atau mungkin akan ditahan gaji, kerja sebulan-sebulan tak ada gaji, sebab kerja semua tak nak buat, kira nak tunggu gaji je, kan? Kita ni sedap sebab dapat gaji setiap bulan. Cuba tak dapat gaji, usah sembang nak kerja. Sebab tu bila ada orang sebut ikhlas, dia kaitkan ikhlas ni tak payah bagi banyak-banyak, sebab ikhlas kan. Jadi kita pun tindan, kalau betul dia ikhlas kerja, betul, kalau dia ikhlas kerja, nanti boleh gaji bagi ke saya. Nak bukti dia ikhlas tak kerja tu, kalau dia bagi, ikhlas lah, bagi semua. Pasal dia kata kalau bagi banyak tak ikhlas, dia kata. Ikhlas ni bagi sikit-sikit je. Faham yang salah, kan? Allah pun bila dia suruh kita buat ibadat, Allah sediakan ganjaran yang besar pada kita, bukan bagi sikit-sikit, atau bukan tak ada. Kalau Allah kata kita kena semayang tapi tak ada apa-apa, Allah boleh suruh. Sebab kita ni siapa di sisi Allah? Kita adalah hamba Allah. Kita adalah hamba Allah. Tapi Allah ni maha kaya, maha sayang pada kita. Dia suruh kita buat, dia beri ganjaran yang besar, banyak. Ni macam kita duduk dalam majlis ilmu ni, tuan-tuan, besar pahala Allah bagi. Di antara amalan yang besar pahala Allah bagi ialah duduk dalam majlis ilmu. Duduk dalam majlis ilmu, di antaranya apa? Allah memberi pengampunan kepada siapa yang duduk dalam majlis ilmu. Allah menghapuskan dosa kecil setiap saat. Kalau kita duduk dalam majlis ilmu ni lebih kurang dalam 30 minit ke 40 minit, 40 minit setiap saat, kalilah 40 kali 30, 1 minit bersamaan dengan 30 saat. Dah berapa banyak dah dosa kecil kita dihapuskan, dinaikkan darjat. Setiap 1 saat, matematik kita lah sebut 1 darjat. 1 saat bersamaan dengan dapat 1 pangkat. Kalau 40 minit kali dengan 30, jawapan itu bersamaan dengan berapa ribu pangkat kita dapat. Sedangkan kita buat apa? Kita duduk je dalam majlis ilmu ni, sambil nyanda pun tak apa. Bukan kata tak boleh hak duduk nyanda tak dapat, dah. Tak bawa pen pun dapat juga. Kalau bawa pen tu lebih lagi. Bawa pen, dia tulis, kan? Sebab ilmu ni sifat dia kita kena catat. Al-ilmu biqaidil kitab, kan? Ilmu itu diikat dengan catatan. Tapi tak apalah, manjang saya kalau datang masjid ni memang terlupa ustaz bawa pen, tak apalah, duduk je dalam majlis ilmu, tetap dapat apa? Pengampunan. Dan Allah memang sediakan platform ini untuk kita, sebab Allah tahu kita ni kalau istighfar je ada masa-masa dia, tuan-tuan. Masa lepas mayang istighfar lah, itu pun beberapa kali, 3 kali, 10 kali, lepas tu tak sambung dah, Lagi masa bila? Masa kenduri baca tahlil, adalah istighfar. Kalau ada orang buat tahlil, dapatlah masa peluang istighfar berapa kali? Adalah 10 kali macam tu lah, kan? Kalau tak ada tahlil, tak ada harapan istighfar. Tak ada harapan untuk istighfar. Cikgu sambil nanda tugas pelajar, astagfirullah, 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 tak ada, tuan-tuan. Cashier duduk kira duit ni, orang duk bayar ni,
sambil terima duit astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak ada, tuan-tuan. Orang kerja pejabat sambil ni nak masuk maklumat dalam PC dia, ya, sambil duduk naik tu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tak ada, tuan-tuan. Ustaz pun tak buat macam tu. Hak yang tidak ustaz lagi tak buat. Kan, nak ceritanya, kalau kita nak dapat peluang pengampunan daripada istighfar, berapa kali je kita istighfar sehari-hari? Kan? Rasulullah yang maksum pun istighfar sampai 70 kali. Kita yang dosa berlori ni kadang-kadang tak cukup 70 kali istighfar. Betul tak? Berlori dosa kita. Kelebih lagi. Bukan berlori-lori dosa. Tengok-tengok istighfar tak sampai 70 kali. Tapi teringin nak masuk surga Firdaus tu. Betul tak? Agak-agak lah. Macam tu lah maksud dia kita sembang ni, tuan-tuan. Agak-agak kita layak ke untuk dapat surga Firdaus dengan istighfar pun tak apa nak banyak. Tapi Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengasih, tuan-tuan. Allah sediakan platform ni, duduk dalam majlis ilmu. Kita terlupa nak sebut istighfar sambil duduk dalam majlis ilmu ni. Kan dengar ustaz baca Quran, baca hadis, duk bagi tausiah, tazkirah sikit ni, tengok-tengok dah dan habis dah masuk waktu isyak dah, contoh kan. Tak beristighfar pun kita, tak apa, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dengan kita duduk dalam majlis ilmu ni, kita dah dapat dah apa yang kita nak tadi, diampunkan dosa-dosa kita. Selama mana? Sebanyak mana? Selama mana kita berada di dalam masjid. Kita keluar habis. Tapi ada juga pandangan yang menyebutkan sehingga kita sampai di rumah, pahala tu masih dikredit ke dalam akaun kita. Mana kalau kita nak sedap sikit, ambil yang sampai di rumah tu. Mana siapa yang duduk jauh daripada masjid ni, panjanglah masa dia untuk nak sampai rumah. Kan? Panjang, lama masa dia nak boleh sampai ke rumah. Sampai rumah baru putus. Baru dihentikan penulisan keampunan. Dihapuskan dosa-dosa kecil dia. Diberi satu darjat. Diberi darjat setiap saat tadi diberi darjat. Sebab tu kalau orang tahulah fadilat duduk dalam majlis ilmu ni, nescaya dia takkan lepaskan peluang duduk dalam majlis ilmu. Dia takkan lepas. Sebab apa? Sebab nak duduk dalam majlis ilmu ni susah. Tapi alhamdulillah masjid tuan-tuan ni ramai. Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah barokahnya. Ramai. Tapi kalau kita tengok yang tak datang tu ramai lagi. Betul tak? Takkan ini je kampung sawah. Ramai dah alhamdulillah. Sampai belakang tu saya tengok. Tapi kalau kita nak nisbah dengan penduduk yang tak datang ramai lagi ni, ramai lagi. Kalau datang belaka, semua datang, saya rasa tak muat. Pengurusan masjid kena tambah kemah nak menampung limpahan jemaah yang ramai tu. Tapi sebab ramai lagi tak sampai, ramai lagi tak datang, kan? Jadi alhamdulillah, walaupun kita tengok majlis ilmu ni lazimnya orang susah nak datang. Sebab itulah Allah bagi ganjaran yang besar pada orang yang dapat datang dalam majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang duduk dalam majlis ilmu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan mudahkan baginya jalan untuk masuk syurga. Besar tu tuan-tuan ganjaran duduk dalam majlis ilmu, syurga Allah nak bagi. Sedangkan kita je yang tahu, kita duduk dalam majlis ilmu ni berapa minit, gaya kita duduk dalam majlis ilmu ni macam mana, tak? Bukan macam anak-anak kita di sekolah lah, duduk kat meja
kena buka buku, dia tidak formal, kan? Tidak formal, tak apa, kalau ada buku lagi baik, tak bawa pen, tapi kalau ada pen lagi baik. Sebab apa? Kawan-kawan, pen ni nanti jadi saksi kita, kan? Datang masjid ni tuan-tuan bawa lah benda-benda lain, kunci sekali ke, pen ke, duit. Contoh duit, tujuan dia kita nak bawa dalam tabung, kan? Walaupun RM1 tak apa. Sebab apa? Inilah esok jadi saksi kita. Jangan datang belenggang. Walaupun tak apa datang belenggang, tapi kalau datang bawa sekali dengan benda-benda lain, lebih baik, kan? Macam kita pergi kedai lah, kita pergi kedai, kita bawa duit, bawa duit macam-macam, kita bawa kad kredit, kan? Datang masjid, kalau boleh macam tu juga, bawa semua kad kredit apa, kan? Mana tahu tu kita boleh scan. Kalau satu hari nanti masjid dia boleh sediakan mesin untuk infak, senang je, scan je dekat tu, kan? Sekarang dah ada, pakai telefon, top up je dalam apa app, apa Touch and Go e-wallet, contoh dia, duit di dalam smartphone, gosok keluar duit, kan? Tapi duit secara elektronik lah. Tujuan dia apa? Tujuan dia nanti tu nampak tu hak yang scan QR code tu, apa, QR code boleh scan, berapa ringgit kita nak infak pada masjid, pada tabung masjid, kan? Masjid dia nak buat program, dia kena ada dana. Tak ada dana, dia tak boleh buat. Dana dia ada tak? Masjid mana ada dana? Dana masjid ada dalam poket orang Islam. Dalam poket-poket orang Islam. Mana kalau semua orang Islam ni duk bagi RM1 contohnya, banyak, kan? Itu kalau bagi RM1, kan? Kalau bagi RM5, bagi RM10, kalau bagi RM100, wah, macam-macam masjid ni. Mungkin masjid akan direnovate jadi 2 tingkat, 3 tingkat pula, kan? Contohlah, kalau misal kata duit banyak, program, kelas tingkat 1, kelas tahfiz, ya? Kelas tingkat 3, mungkin kelas apa, ikutlah, boleh dibuat macam tu. Baik, jadi kita sebut ni cerita hak yang mukadimah berkaitan dengan hati. Hati ni komponen yang sangat penting dalam tubuh badan kita. Hasutan iblis dalam hati manusia, hati mengikut fitrah asalnya, dia boleh menerima hidayah. Oleh kerana hati juga dibekalkan dengan hawa nafsu dan syahwat, ia menjadi tersasar dan menyimpang daripada hidayat tersebut. Walaupun pada asalnya hati ini dibekal, dia boleh menerima hidayah, tetapi hati juga dibekal dengan syahwat, ya? Dia ada dua-dua. Kita ada dua-dua. Ada sifat untuk, ada potensi orang yang bertakwa, tapi dalam diri kita juga ada potensi untuk menjadi sebaliknya, ya? Ada potensi untuk jadi sebaliknya, fujuruha wa taqwaha, ya? Pilihan Allah sedia. Sebab tu Allah datangkan Rasul pada kita bersama dengan panduan Al-Quran. Rasul diutus untuk mengajar kita Al-Quran, bagaimana untuk kita menjalani hidup di dunia ini mengikut petunjuk Rasul, ya? Bukan ikut selain daripada Rasul. Ikut Rasul baru tak jadi sesat. Rasul diutus oleh Allah untuk mengajar kita. Mengajar apa? Bukan mengajar masak nasi. Masak nasi tak payah diajar, tak payah ajar, kan? Kita tengok dah tahu dah masak. Rasul bukan diutus untuk mengajar macam mana nak tanam kelapa sawit, bukan. Yang tu kita pandai sendiri. Bab-bab keduniaan ni Rasul beri kebebasan macam mana kita nak buat, macam mana cara untuk kita menguruskan tanaman, kebun. Dia tak ajar cara nak jaga kambing, ya? Tapi Rasul mengajar kita bagaimana untuk kita menjalani kehidupan seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Dan rujukan dia, panduan utamanya ialah Al-Quran. Dua benda ni kita tak boleh kesampingkan dalam hidup kita. Rasul, ajaran Rasul
kita tak boleh tinggalkan. Quran tak boleh nak tak peduli kepada Al-Quran, ya. Rasul dengan Quran kena jadikan panduan. Rasul dapat bimbingan secara terus daripada Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Nabi kata, aku ni dididik, ditarbiyah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru Nabi direct dengan Allah. Guru kita macam-macam. Guru kita macam-macam tu, yang kita macam-macam tu. Patut guru kita ni Rasul. Guru-guru yang lain itu kita tengoklah, kalau dia ikut Rasul dia boleh pakai. Kalau tak ikut Rasul, kalau tak ikut Rasul, dengar je lah, tak boleh nak jadikan contoh. Sebab kita macam-macam guru, Ustaz gitu juga. Ustaz yang ikut Rasul je kita boleh ikut dia. Kalau dia ustaz tapi dia sendiri bantah Rasul, jangan ikut dia. Kita buat benda ni bukan kerana ikut ustaz. Tuan-tuan, bukan ikut saya. Ustaz tu cakap macam tu, ustaz tu dia ikut Rasul tak? Kalau dia ikut Rasul, okey. Bukan ikut ustaz, ikut Rasul. Ustaz ni jadi perantara. Apa yang telah diajar oleh Rasul, yang diwariskan kepada ulama, kemudian ustaz tolong sampaikan. Ini contoh dia, Kalau ustaz tu betul, dia ambil daripada Rasul, ikut Rasul, okey, boleh ikut. Ikut siapa? Ikut Rasul. Bukan ikut ustaz. Sebab ustaz pun macam-macam, tuan-tuan. Kenapa ustaz cakap macam tu? Yalah, ustaz pun manusia, tuan-tuan. Ustaz manusia. Habis Rasul tidak manusia. Rasul manusia juga, tetapi Rasul dia dapat wahyu. Dia dibimbing terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kesilapan yang dia nak buat, terus Allah bagi reminder. Pernah satu ketika bila Rasul bermasam muka dengan salah seorang sahabat, terus Allah tegur. Allah tegur. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma ila akhiril ayat. Kenapa kamu bermasam muka? Nabi bermasam muka dengan orang buta. Kalau kita, apa dah hal? Orang buta kalau kita senyum dengan dia pun dia tak tahu kita senyum ke dia. Tapi kerana Nabi itu, kerana dia Nabi, bila dia bermasam muka dengan Abdullah bin Maktum, Allah tegur dia, tak boleh. Walaupun dia buta. Kamu tak tengok ke dia? Lah, kalau kita tengok orang buta nak datang ke kita, kita tengok tak berkelip biji mata kita. Orang buta tak tahu kenapa ustaz tengok saya tak berkelip. Tak ada, tuan-tuan. Orang buta tu tak tahu pun kita tengok ke dia. Tapi kalau Rasul, bila dia berpaling tak tengok kepada sahabat dia, Allah tegur. Bila datang orang buta kepada kamu, kenapa kamu bermasam muka? Kenapa kamu tak tengok dia? Allah tegur. Pasal apa? Dia Rasul, dia Nabi. Macam tu je, tuan-tuan. Kita ni bukan kata bermasam muka dengan orang buta. Dengan hak tak buta pun kita masam. Tak? Kadang-kadang kita bercakap dengan orang tu tak buta pun, kita tak tengok dia, kita cakap mandang ke lain. Maksud kalau tak tengok, kita bila bercakap dengan orang kita tak tengok ke dia, maksudnya orang tu tak penting pada kita. Cuba kalau misal kata YB tu duduk bercakap dengan kita, macam mana kita, gaya kita, agak-agak kita akan cakap tak tengok ke muka YB tak? Rasa-rasa kita tengok muka YB tu tak berkelip. YB? Tak? Tapi kalau yang bukan YB tu kadang-kadang bercakap dengan dia tak tengok ke muka dia. Mana tidak meraihkan perasaan. Dia ada perasaan tak? Dia ada perasaan. Bukan YB je ada perasaan. Semua orang ada perasaan. Orang miskin ada perasaan. Orang buta ada perasaan. Hamba ada perasaan. Bukan orang-orang kaya saja ada perasaan. Bukan orang yang berpengaruh saja ada perasaan. Semua manusia ada perasaan. Sebab tu kita sebut tadi ikut Rasul. Sebab Rasul ni dapat wahyu daripada Allah. Ustaz tak dapat wahyu. Ustaz ni boleh jadi dia ada kepentingan juga, kan?
Sebab apa tadi kita sebut hati itu dia ada dua, ada potensi untuk jadi baik ataupun jadi sebaliknya, kerana dibekalkan juga syahwat dan nafsu. Bila ada syahwat dan nafsu, maka kat situ akan berlaku pertembungan. Di antara pertembungan ini selalunya yang menang ialah syahwat, nafsu, kecuali kita buat mujahadah sungguh-sungguh. Dia memang kalau mula-mula nak hijrah ni, mujahadah itu sampai sakit dia, sampai sakit. Kalau dia sanggup sakit, insya-Allah dia akan berjaya dalam mujahadah tu. Tapi kalau tak mau rasa susah sikit, tak mau rasa susah sikit, memang tak ada harapan untuk berjaya. Macam kita nak sembahyang sunat tasbih, hebat tak mujahadah? Kena hebat mujahadah baru kita boleh buat sembahyang sunat tasbih. Bayang tu, 300 kali tasbih tak? 2 rakaat 150, 2 rakaat lagi 150. Nak sembahyang sunat tasbih. Alang-alang kalau tak mujahadah tak buat. 12 rakaat rawatib pun manjang tinggal, bukan tuan-tuan orang lain. Kalau tasbih lagilah tuan-tuan. Nasib baiklah Ramadan masjid kadang-kadang dia susun program 10 yang terakhir tu kita sembahyang sunat tasbih. Kalau kita seorang macam ni payah sikit. Kalau ramai-ramai, insya-Allah dia ada kekuatan. Sebab tu selalu kita disebutkan kekuatan kita seorang tak sama dengan kekuatan kita secara berjemaah. Kita kuat tapi seorang, tak setanding dengan orang ramai. Kekuatan dengan dalam bilangan yang ramai. Sebab tu kena berjemaah. Bijak kita seorang tak boleh bawa kita pergi mana-mana. Bijak seorang ni tadi tak jadi apa-apa. Sebab tu bijak ni kena campur dengan bijak hal lain. Jadi ramai orang bijak, maka banyak agenda boleh difikirkan. Dia seorang bijak, tak nak kongsi bijak dia dengan orang lain, tak ada maknanya. Sebab itulah Islam suruh kita ni buat semua perkara secara berjemaah. Sembahyang berjemaah, kita khusyuk tapi seorang je sembahyang. Dapat berapa? Dapat 1. Kita tak berapa khusyuk tapi jemaah tak tinggal, insya-Allah 27 kali ganda juga. Sebab kita menumpang kekhusyukan kawan-kawan dalam jemaah ni. Waktu kita tak khusyuk, mungkin sebelah kita khusyuk. Waktu kita dengan sebelah kita tak khusyuk, sama tak khusyuk, kan? Sebelum sembahyang tadi mungkin bergurau ke apa ke, masih duduk terbak-bawa dalam sembahyang. Kita dengan dia tak khusyuk, tapi belakang kita mungkin khusyuk, depan kita mungkin khusyuk. Jadi kita menumpang kekhusyukan orang lain waktu yang kita tidak khusyuk. Itu kelebihan kita buat ibadat secara berjemaah, hidup secara berjemaah. Jadi insya-Allah kita sambung lagi, banyak lagi perkara yang kita nak kongsi berkaitan dengan tajuk keajaiban hati. Memang tak akan dapat untuk kita habis sekali pertemuan ini. Kita akan sambung pada pertemuan yang lain insya-Allah. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan pada malam ini, kesimpulan dia, apa yang kita kongsikan pada malam ini iaitu tentang hati. Secara umumnya hati adalah anggota yang sangat penting dalam diri kita manusia ini. Jadi untuk kita mengenali hati, perlulah sedikit kita kongsi baca berkaitan cerita hati ini. Jadi mudah-mudahan adalah manfaat sedikit daripada perkongsian kita malam ni. Mudah-mudahan kita semua diberkati, dirahmati, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa ba'idna an-nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.